Mana mungkin kehidupan yang kita nak bawa kepada Allah Ta'ala ini penuh dengan keadaan yang rosak? Mana mungkin? Belum. Solat satu bab, nak bawa solat ke jumpa Allah satu bab. Mungkin setiap solat kita boleh perbetulkan setiap solat. Tapi kalau kehidupan, dah 20 tahun tak betulkan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para tetamu-tetamu Allah yang dijemput oleh Allah untuk hadir ke rumahnya. Hanya semata-mata untuk mengimarahkan rumah Allah. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli nikmah. Pertama mula dan selama-lamanya, marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla dengan hati kata sebenar-benar syukur. Dalam konteks kita nak menjadi hamba-Nya yang benar-benar bersyukur, kita haruslah menghayati apa erti syukur. Dengan kembali dengan kalam ataupun kalimah lafaz alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Erti kata lain, tiada sepatutnya lawan kepada pujian itu kejian atau tomahan atau perkataan-perkataan yang selain daripada perkara yang Allah nak dengar, yakni pujian akan atas segala ciptaannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kita pun faham alam ni apa? Oh, alam semesta, Ustaz. Sekalian alam ni kita puji lah. Nampak kalimah Allah tu dekat langit tu dia. Pakat berhenti, break, tarik handbrake, ambil gambar. Oh, berhenti. Tengok kejadian alam, terpegun. Tengok kejadian langit bumi, kejadian apa, pergi tengok dokumentari tu, kita pun subhanallah. Tapi mari kepada alam yang Allah kata kejadiannya itu lebih baik pada seluruh alam yang lain. Apa dia sidang jemaah mata Allah SWT? Itulah alam manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Alam manusia, sesungguhnya manusia ni Allah jadikan sebaik-baik ahsan. Ahsan ni yang the best, among the best. Kalau kita lihat alam semesta ni dah terpinga-pinga, dah hebat. Allah kata manusia hebat lagi pada alam semesta. Bayang. Sehingga kan alam yang lain yang Allah nak jadikan, tuan-tuan, Allah tak perlu tanya siapa-siapa. Allah jadikan je. Tiba-tiba Allah ketika nak menjadikan manusia, Allah buat satu pengumuman besar-besaran. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat dalam ciptaan ni, malaikat ni paling mulia. Jadi Allah kumpul semua malaikat. Allah nak bagi tahu akan ada satu kejadian ni yang bernama khalifah. Kejadian lain Allah tak bagi tahu kat malaikat. Allah buat terus langit, bumi semua jadi. Sittati ayyam. Allah jadi pum jadi. Berapa langit ada? Masya-Allah, wallahu a'lam. Dalam dokumentari kalau dia cek, kita tengok, kita ingat matahari ni dah besar dah. Ada besar lagi tuan. Bima Sakti dia panggil. Dia panggil Bima Sakti. Bima Sakti ni dalam cakrawala tu macam-macam lagi. Allahu akbar. Dia zoom. Wallahu alam lah betul ke tidak. Sebab kita pun tak boleh nak topong ke atas. Depa claim nampak, iyalah kot. Kan? Tapi nak bagi tahunya kejadian alam manusia ni mengatasi alam yang lain, tetapi adakah manusia berpuas hati dengan kejadian dirinya? Adakah manusia hari ini menarik lapas lega? Alhamdulillah ala kulli ni'mah, seronok hidup ni Ustaz, Allah jadikan saya ni, ya Allah. Atau alam manusia lah yang banyak perangai. Tu tak kena, ni tak kena, macam-macam sebab tak kena.
Kadang-kadang nak, bukan kata nak puji diri, nak puji Allah yang menjadikan diri. Dia terbalik, dia banyak kadang dia puji diri dia. Allah suruh puji Allah yang menjadikan diri. Pun payah tuan-tuan. Tengok diri macam tak ada guna dah. Tak tahu dah nak buat apa dah. Maknanya tak kafah, tak sempurnalah pujian itu. Sebab tu Allah kata qalilam ma tashkurun. Sangat sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Sebab tu tuan-tuan sedang jemaah mata Allah SWT, mana-mana tempatlah saya akan ulang perkara ni. Sebab ini kenyataan ataupun hakikatnya. Allah kata sangat sedikit hamba-hamba-Ku bersyukur. Yakni ingat Allah pada kejadian diri dia. Ingat Allah. Kalau ingat, tengok matahari ingat tuan. Tengok bumi ingat. Setakat hari ni tak ada lagi orang tak ingat tengok matahari. Tak ada lagi orang kata ini syarikat sekian-sekian berhad yang buat matahari. Tak ada. Semua tahu. Tapi pada diri manusia itu sendiri terhijab dia untuk melihat kekuasaan Allah pada dirinya. Maka tidaklah mencapai martabat syukur yang sempurna, kerana syukur itu mestilah alamin. Alam semesta, alam diri, alam rumah tangga, alam perniagaan, alam kehidupan, semua alam. Dua alam tak ada. Manusia dua alam tak masuk dalam list. Naklah kata laki tak laki, perempuan tak perempuan, itu dua alam kan. Tapi semua alam, alamin, itu mestilah semua alam puji. Macam mana alam rumah tangga? Masya Allah, tabarakallah. Alam rumah tangga, tak ada tangga dah Ustaz. Alam tak tahu gimana. Contoh. Ini kebanyakan. Macam mana alam kehidupan sebagai alam pekerjaan? Banyak salah. Macam mana alam ni kehidupan sebagai remaja? Pening. Baik. Macam mana alam? Macam-macam alam ni. Tak ada satu jumpa. Alhamdulillah pun. Ni yang bahaya ni. Qalilam ma tashkurun. Sangat sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Sidang jemaah yang memuliakan Allah SWT. Sebab itu Allah benar-benar menekankan dalam kaedah melihat itu. Melihat inilah yang membezakan antara kita mampu bersyukur atau tidak. Kaedah melihat. Maka alhamdulillah dalam pengajian kita ini kali terakhir datang 21 bulan 2. Tengok tadi tak? Bulan 2 tu. Sekarang bulan 9. Nyari-nyari tak jumpa jalan tadi. Saya lah tuan-tuan jumpa. Tapi tuan-tuan tetap di hati jumpa. Pejam mata sampai insya-Allah. Cuma takut saya tak ada dalam list lah. Mana Ustaz tak ada dah katanya. Alhamdulillah kita berhenti pada tajuk ataupun usul perbincangan kehidupan bab amanah tuan-tuan. Dalam kajian kehidupan ni manusia ni memang tidak akan mengeji atas ibadat. Tak ada orang keji lagi ibadat khusus ini. Solat. Kalau keji itu teruk sangat. Orang tak ada lagi surat kita mentikap surat 73. Tak ada lagi orang keji matahari, keji ciptaan pokok ke, tak ada. Tapi manusia hari ini semudah-mudah mengeji ciptaan manusia. Keji mengeji ini akan berlaku semudahnya. Kalau kita lihat kadang-kadang ada isu viral mana-mana kan. Dia jadi macam zikir. Kejian dia. Jadi apa kaitan dengan amanah ini? Itulah kalau kita lihat kehidupan. Dalam kita nak melihat kehidupan ni ada kaedah dia tuan-tuan. Kerana kehidupan juga ibadah. Kehidupan ini juga ditakrifkan sebagai ibadah. Bagi ulama meletakkan kehidupan itu sebagai ibadah. Ibadah khusus itu yang kita buat secara khusus ya. Ada waktu tertentu, syarat tertentu, rukun tertentu. Tetapi dengan kehidupan itu ibadah umum. Maka mana mungkin kehidupan itu yang dijadikan tujuannya illa liya'budun, tetapi penuh dengan kejian, penuh dengan ketidakpuasan berlaku. Mana mungkin kehidupan yang kita nak bawa kepada Allah Ta'ala ini penuh dengan keadaan yang rosak. Mana mungkin? Belum. Solat satu bab, nak bawa solat ke jumpa Allah satu bab. Mungkin setiap solat kita boleh perbetulkan setiap solat. Tapi kalau kehidupan, dah 20 tahun tak betulkan. Allah. Apa yang ada pada kehidupan ini? Kefahaman dia. Itu dia. Kefahaman dia dalam membina kehidupan itu. Adakah kefahaman dia dengan kefahaman yang benar? Kalau solat memang dia faham si rukun dia buatlah, faham. Pada khusus ibadat faham.
Tapi bagaimana perbincangan ibadat yang banyak tapi tidak diterima? Oh. Kenapa ya Ustaz? Sebab ada satu lagi cabang yang lebih besar yang membawa amalan itu. Apa dia? Kehidupan. Bagaimana nanti di akhirat nanti 3 golongan yang pertama dihisap oleh Allah SWT mafhum hadis. Yang ini golongan yang pertama itu golongan syuhada. Tetapi Allah kata apa? Kazabta, bohong. Syuhada tuan-tuan. Sebab apa? Dia nak dilihat sebagai mati syahid. Kehidupan dia. Nak dilihat manusia. Ni. Kemudian yang membaca Quran. Baca Quran tuan bukan senang. Nak habis semuka. Kalau dah biasa tak apa. Kalau semuka tu. Tinggal muka kita je. Pak tidur. Punyalah berat nak baca Quran ni. Berat tuan-tuan. Sebab dia kalamullah. Dia bukan bacaan manusia. Kalamullah. Macam mana kita nak bercakap dengan sultan? Kita bercakap apa bercakap macam tu. Tuanku. Dia diam, kita diam. Patik. Berat nak cakap dengan tuanku ya, Mat. Ni bawa proposal banyak-banyak ni. Ngadap tuanku, diam terus. Baca Quran. Bercakap dengan Allah. Amen. Tilawatul Quran. Allah kata apa? Kazabta. Bohong. Kamu kan nak baca Quran. Baca dengan sebut pun dua perkara berbeza. Sebut dengan baca. Lagi saya sambung syarah dia. Ada kaitan dia. Sebut qala, kul. Kalau baca qara'a. Baca tidak berbunyi. Mungkin boleh berbunyi, boleh tidak. Contoh tuan-tuan baca SMS, WhatsApp bunyi ke tak? Diam, sepi. Kalau bunyi marah orang sebelah. Diam. Oh, baca banyak. Baca buku mana bunyi? Baca dengan apa tu? Oh, ni makam tinggi baca katanya. Dah lah. Baca dengan hati lah. Nah, tu bacaan. Allah kata apa? Kazabta, bohong. Kamu sebut saja supaya orang melihat kamu pandai baca Quran. Alunan kamu sedap. Masuk neraka. Sedekah. Sedekah pun Ustaz. Ya. Mana perginya? Kazabta. Bohong ada. Kamu nak dilihat sebagai ahlu sedekah. Neraka. Allah, payah ni Ustaz. Dah tu tak payah buat semua. Tak payah buat semua, neraka terus. Tak usah cerita banyak. Dah tak naklah sedekah, tak nak baca Quran dah. Tak naklah. Kalau tak nak, tak payah cerita banyak. Dia panggil masuk neraka tanpa hisap. Tu kata. Dia almarhum Datuk Abbasan dia Hafiz kata 3 golongan. Pertama, kita duk faham masuk syurga tanpa hisap. Masuk neraka pun ada tanpa hisap tuan. Ni yang buat hat-trick, kes-kes hat-trick ni. Kes yang menentang amalan, tak mau beramal, tak nak ni, menentang Allah, kafir, munafik, fasik. Ini geng-geng yang masuk. Yang dia katakan, alah tak payah solat lah. Perangai pun tak betul. Dia nafikan solat. Bahaya tuan. Alah tak payah baca Quran dah. Bahaya tu, dia menafikan syariat. Sebab tu kalau kita bersyariat, kalau perangai tak betul, jangan usik syariat tu. Patutnya kita kena pertahankan syariat. Contoh orang solat, perangai tak betul. Yang tak betul perangai, bukan solat. Kita kena pertahankan. Pergi masjid pun perangai sama. Pertahankan masjid. Yang tak betul perangai. Tapi kalau dinafikan syariat, ke dalam dia. Di masjid pun sama, solat pun sama, dia salah syarah. Kan? Baik, kenapa jadi peristiwa begitu? Kerana kehidupannya tidak amanah. Dia membawa amalan-amalan tadi tuan-tuan, yang sepatutnya itu masuk syurga tanpa hisab. Antaranya syuhada, nabiyyin, siddiqin, syuhada, wasalihin. Ini semua soleh, sedekah orang soleh tuan-tuan. Quran orang soleh. Ini semua boleh masuk syurga tanpa hisab. Tetapi, kerana kehidupannya tidak dibahas dengan kaedah yang benar, maka amalan yang menggunung boleh hilang begitu saja. Begitu juga iblis laknatullah. Iblis ini amalan menggunung tuan-tuan. Kalah kita. Nak lawan amalan dengan iblis, tak payah cerita. Pakar dia buat amalan. Dia mengajar kita ayatul kursi. Tetapi amalan yang banyak hancur kerana kehidupannya tidak amanah. Dan bila tidak amanah? Kerana dia tidak membawa apa yang sepatutnya Allah suruh.
Apa Allah suruh bawa sebenarnya? Itulah kalimah la ilaha illallah. Itu kalimah dia. Menafikan diri. Diri ni kena nafikan. La, tiada ada kuasa pada diri. Kuasa ada hanya pada Allah. Isbat. Walaupun time itu tak ada kalimah thayyibah lah waktu itu. Bila kita dah dapat kalimah thayyibah sekarang, boleh kita syarahkan. Oh, iblis gagal sebab dia tidak menyatakan kebesaran Allah. Dia menyekutukan ada dua kemuliaan. Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia. Tak amanah lah tu. Khianat. Aku lebih mulia daripada dia. Ini yang bahaya. Ini semua berlaku dekat mana tuan-tuan? Ketika solat ke? Tak. Ketika sedekah ke? Tidak. Ketika baca Quran ke? Tidak. Ketika berurusan dengan kehidupan. Dia ada pasangan. Ya, kalau seorang-seorang, tak ada manusia lain. Mungkin tak ada kita buat perbandingan. Tapi bila ada opponent, mula kita buat comparison. Kita lebih dari yang lain. Habis. Tu dia. Habis. Kenapa? Inilah ayat yang merosakkan, yang menyebabkan Azazil menjadi iblis. Apa yang berlaku? Dia khianat. Dia tidak membawa amanah yang utama. Jadi sedang jemaahnya memuliakan Allah SWT. Sebab itu kalau kita lihat di sini, sebelum kita masuk pada fasa amanah ni, kita dah bincang tentang siddiq. Dia cerita kehidupan ni ada 4 usul besar. Siddiq, amanah, fatonah, tabligh, soft. Tu kajian ilmunya begitu tuan-tuan. Dia kalau syarah ni mesti ada dia punya usul dia. Dia tidak boleh syarah tanpa ada asas. Kalau syarah tanpa ada asas, dia bukan syarah. Panggil mengapu. Dia mesti ada usul. Ni perbincangan ni bersandarkan apa? Ada usul tidak? Ada. Sebab tu jalan-jalan perbahasan mesti ada dia punya tarik dia. Dalam kehidupan, usulnya adalah 4 tadi. Kenapa 4? Kerana inilah agenda utama Nabi SAW di dalam membangunkan kehidupan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak. Jadi sedang jemaah muliakan Allah SWT, maka usul pertama siddiq itu kita dah bahas habis dan masuk pada amanah. Amanah ni tuan-tuan, dia sangat berkait rapat dengan pembentukan akhlak. Kalau kita lihat, kita tidak akan boleh beramanah selagi kita tidak jelas apa yang benar. Kita tidak boleh beramanah selagi tidak jelas apa yang sepatutnya tanggungjawab yang kita tengah bawa. Sebab amanah ni ada satu tanggungjawab. Tapi kalau tidak kenal tanggungjawab, maka bagaimana nak beramanah? Maka dalam perbahasan siddiq, saya buat murojaah sikit. Siddiq ni apa? Siddiq ini adalah jujur. Tapi dalam perbahasan ini kita kembangkan lagi syarahannya. Bukan sekadar perkataan jujur, tetapi membenarkan. Membongkar kebenaran dan membenarkan. Apa yang nak dibenarkan? Tanggungjawab tadi. Apa tanggungjawab kita sidang jemaah mata Allah SWT? Kita kaitkan dengan siddiq. Siddiq ini adalah perbahasan iman. Makna iman, takrif iman adalah tasdiqu bil qalbi. Membenarkan dengan hati. Apa yang nak dibenarkan? Itulah dia. Kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka membenarkan itu dengan hati dan akal. Serentak. Akalnya berjalan. Hatinya menerima. Apa maksud berjalan? Yatafakkarun, berfikir. Berfikir dengan hati yang menerima tadi. Contoh, ketika kita bahas tentang membenarkan. Bila sebut membenarkan, nak benarkan apa? Kuasa Allah. Khalas. Itu perbahasan hidup ni tuan. Sama ada kita berjaya atau tidak membenarkan kuasa Allah. Itu je. Kita bimbang-bimbang hidup ini wujud 2 kuasa. Makin lama hidup, makin nampak kuasa diri. Makin nampak diri berkuasa. Dan nampak pula kita yang pernah berkuasa satu masa dahulu. Sekarang tak ada kuasa dah. Tak macam dulu kan. Oh dulu ada kuasa. Dulu cakap kita tengah ada kuasa. Bahaya tuan. Sebab tasdik ni adalah untuk menafikan kekuasaan. Menyatakan yang benar kuasa itu siapa? Allah. Contoh. Dalam bab melihat saja tuan. Ni contoh. Hati menerima bahawa yang melihat bukan mata. Yang melihat bukan mata. Apa itu tak? Sifat pada mata. Asal mata buta.
Ni akal kena terima. Betul. Bukti Allah jadikan orang kurang upaya. Ada mata tak boleh melihat. Ada tidak? Ada. Kalau sabit mata boleh melihat, kenapa ada yang buta? Contoh. Maka melihat bukan mata. Kan nafi tu. Nafi apa tu? Kuasa. Yang jadi kuasa itu melihat. Tak ada satu pun alat yang boleh membuka penglihatan. Bawalah spesialis mana pun. Macam mana ni? Apa masalah? Nak bagi dia nampak? Nak buang selaput boleh lah. Nak buang itu nampak dia punya ni penyakit boleh lah. Ni orang tak nampak ni. Nak bagi nampak. Cuma adalah satu viral tu. Syekh tu. Wallahualam. Allah bagi kelebihan kat dia. Dia baca ayat tu. Waja'alna. Itu dia dengar. Dia tepuk belakang ni. Ada orang buta celik tuan-tuan. Allah. Tapi nak ceritanya kuasa bukan pada mata. Kuasa sifat melihat itu. Sudahkah kita menafikan? Sudahkah kita membenarkan? Apa yang kita nak nafikan? Mata ini asal tak melihat pun. Mata ni asalnya buta. Dah tu, yang sekarang ni tengah buat apa ni? Melihat dengan sifat Allah pada mata kita ni. Syukur nikmat Allah pada mata tak habis cerita lagi. Tu ada satu kisah kan, seorang ulama tu beribadat dekat satu pulau tu. Tak ada siapa ganggu. Diberikan pokok delimanya. Beribadat. Memang jalannya memang ke syurga dah. Tapi bila dia tanya pada malaikat ketika saat ajal nak ditarik, tuan. Dia tanya pada malaikat, di syurga mana kedudukan aku, katanya. Tanya, syurga mana kedudukan aku? Dengan apa masuk syurga? Ya, aku dah habis amalan banyak ini, katanya. Elok-elok masuk syurga, tuan. Suis ke neraka. Sebab apa? Dia lupa siapa yang mengizinkan dia beramal. Allah kata apa? Bagi tahu dekat ahli ibadat itu. Nikmat mata saja dia tak boleh nak bayar. Nikmat mata mana? Melihat, tuan. Nikmat mata yang nak jadikan ni pun tak boleh nak bayar. Melihat, tiada ada satu kuasa pun yang boleh mendatangkan penglihatan. Tapi hati-hati akhir zaman, Allah akan bagi ilmu sihir menjadi. Itu siapa? Dajjal. Dajjal akan keluar, tuan-tuan. Bila-bila masa dari sekarang. Dia Allah bagi kelebihan. Bukan dia lebih apa pun. Dia tak ada apa pun. Sebab tu kena mantapkan akidah. Sebab jangan terpinga-pinga. Ui. Memang ui. Ada satu dekat Indonesia tak saya. Dia buat satu perubatan. Besar-besaran. Memang orang tu Allah bagi kelebihan. Bukan orang Islam. Dia tak boleh jalan. Dia tepuk-tepuk jalan. Dia sihir lah. Dia sihir ni. Kalau orang tidak beramal, tiba-tiba ada kelebihan. Sihir. Kalau orang beramal, orang alim, kemudian kelebihan, itu ma'unah. Kalau dia sekira dia wali, itu karamah. Kita tak tahulah wali. Wali ni memang Allah sembunyikan. Macam Uwais Al-Qarni. Itu wali Allah. Tak kenal pun. Kalau ada kelebihan, dia itu Nabi atau Rasul, itu mukjizat. Tapi kalau dia ni tak ada apa-apa, amalan pun tak mana, apatah lagi bukan pula Islam, maka sihir. Jadi, banyak dia mengaku. Dia mengaku orang itu berkuasa. Hilang agama, tuan. Saya tengok video tu. Allah. Baik. Jadi peranan hati ini untuk melihat yang mana dengan kebesaran itu kita nak meletakkan kembali dengan akal. Kita berfikir, logik, tuan. Ini logik, dalil akli. Memang melihat bukan mata. Kita boleh fikir, tuan. Kalau melihat ini mata, sudah pasti kita boleh jaga penglihatan. Tapi ada orang tak ada, ada orang ada. Maka bukan mata. Telinga, mendengar bukan telinga, tapi sifat pada telinga. Ini Muhammad Ali ada pernah cerita bab ni, tuan. Muhammad Ali, almarhum lah. Dia tanya, who is your bodyguard? Katanya. Dalam interview, live interview, dia kata, who is bodyguard? Katanya. My bodyguard is, katanya, ada mendengar tapi tiada telinga. Tengok. Dia boleh melihat tapi tiada mata. Memang sifat makhluk tidak boleh disabitkan pada Allah. Sifat Allah tu melihat tapi bukan mata. Nafikanlah benda. Melihat bukan, melihat itu sifat Allah, bukan mata tu melihat. Jangan letaklah mata pada Allah. Kafir. Tak boleh. Laisa kamitslihi syai'. Habis. Bentuk bukan sifat Allah. Dia kata apa? Dia melihat tapi tak ada mata.
Dia mendengar tapi tak ada telinga. My bodyguard, also your bodyguard. Wah, diam tu kau kawan. Ada interview. Baik. Jadi, ini antara amanah yang kita nak bawa. Di saat membesarkan, ini menyatakan kuasa. Dalam mata saja ini tuan-tuan, nak menyatakan melihat dengan Allah pun 3 kial kadang-kadang. Ni nak melihat dengan apa ni? Dengan spek mata. Sudah. Nak melihat dengan apa ni? Jangan. Bila tanya nak melihat dengan apa, memang dengan Allah lah. Dengan sifat dia. Bukan dengan sifat mata. Sifat mata buta, telinga pekak, mulut bisu. 3 benda ini kalau Allah bagi kat kita, pekak, buta, bisu, mati. Setakat hari ni tak ada lagi orang, 3-3 ni hat-trick Allah bagi. Tak ada lagi. Salah satu, mungkin dia bisu, tapi dia boleh melihat. Boleh mendengar. Mungkin dia tidak boleh melihat, tapi dia boleh mendengar, boleh bercakap. Dia salah satu Allah offkan. Allahu Akbar. Baik, di sini sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Bila kita memahami perkara ini, kita faham. Ini salah satu contoh yang kita dah bahas sebelum ni, maknanya kita cuba mendalami tentang kekuasaan pada kehidupan. Lalu dia menjadikan kekuatan dalaman kita amanah. Ini amanah yang membawa kekuatan dalaman. Bila kita banyak berkata tentang kekuasaan Allah itu, Allah akan kuatkan dalaman kita. Contoh, tiada ada daya pada aku, daya hanya ada pada Allah. Sambil cakap macam itu. Dan ini memang Nabi SAW suruh tuan. Dalam hadis riwayat Muslim. Mafhum hadis, najidu imanakum, Nabi kata. Sahabat kata, kaifa ya Rasul? Bagaimana? Najidu imanana, kami nak perbarui iman kami. Aksiru qawli la ilaha illallah. Perbanyakkan kalimah la ilaha illallah. Baik. Bila kita letak kalimah la ilaha illallah ni tuan-tuan, dia bukannya lisan. Bila cerita bab iman, iman bukan sekadar pada lisan, iman dengan hati. Maknanya bila sebut la ilaha illallah, bukan berapa ratus kali la ilaha illallah tu, tapi berapa banyak faham kita dengan la ilaha illallah. Maka apakah asas ulama letakkan? Itulah nafi isbat. Kita kena mahir dengan senjata ini. Nafi, menafikan. Bukan menafikan benda, tapi menafikan sifat pada benda. Itu ayat dia. Menafikan sifat pada benda. Contoh, melihat pada mata. Tidak ada melihat pada mata. Melihat hanya pada Allah. Jadi mata, nafikan sifat melihat. Tiada ada kaya pada manusia. Kaya ada hanya pada Allah. Nafikan manusia. Kaya balik pada Allah. Tiada ada diri, ada ini, diadakan oleh Allah. Itu semua. Itu penterjemahan la ilaha illallah. Baik, dalam bab amanah ni tuan-tuan, kita belajar untuk meluruskan kembali dalam hati dan tindakan. Dalam surah Al-Jin ayat 16, Allah berfirman yang bermaksud, dan bahawa sesungguhnya, kalaulah mereka manusia dan jin itu berlaku lurus di atas jalan yang betul, yakni Islam. Lurus. Lurusnya apa maknanya? Selari percakapan, selari dia punya kefahaman. Cakap dan fahamnya selari, malah perbuatannya juga selari. Itu selari. Maknanya bila faham dia tentang Allah yang berkuasa, sudah pasti percakapannya tidak bercakap benda-benda yang kufur. Secara angkuh, bongkak, sombong, takkan keluar tuan-tuan. Malah tiada pengakuan diri tidak akan berlaku. Apabila berlaku begitu, maka perbuatannya tawadu. Orang yang tidak membesarkan diri. Kerana kefahamannya selari, percakapannya selari, perbuatannya selari. Tapi yang nak fahamnya, yang bagi hati niat faham tu yang banyak lari tu. Nah, tu yang kadang-kadang bercakap, hati lari ke lain. Kadang-kadang hati bercakap, mulut ke lain. Dia tak lari, tak sama. Tapi Allah kata, barang siapa, kalaulah manusia tu berlaku lurus di atas jalan yang betul, nescaya kami akan memberikan mereka sebab-sebab kemewahan. Terutama turunnya kepada mereka air hujan yang lebat. Maknanya, surah Al-Jin ayat 16. Sekiranya kita bersungguh-sungguh untuk membawa amanah. Bila dah sidik tadi tuan-tuan, kita dah benar dan membenarkan. Yang ini kuasa hanya ada pada Allah. Kemudian amanah nak bawa pada mana? Diri. Allah bagi pada kita kuasa tuan-tuan. Allah bagi. Dalam satu kesimpulan saya syarahkan, setelah kita kaji tengok kalam-kalam ulama, kemudian saya simpulkan dengan satu perbahasannya ringkas. Apa dia? Sifat kekuasaan Allah ada pada manusia.
sifat Allah ada pada manusia. Sifat manusia tidak ada pada Allah. Itu maksud dia. Sifat Allah ada pada Khalik, sifat Khalik tidak ada pada Allah. Sifat Khalik, sifat makhluk tidak ada pada Khalik. Apa maksud? Contoh. Kaya ada pada manusia. Kaya ada pada manusia. Melihat ada pada manusia. Tapi mata tidak ada. Harta bukan. Membentukkan sifat itu bukan. Allah bagi kita kuasa. Tapi kuasa yang ada pada manusia ini bersalahan dengan Allah. Dia tidak akan sama. Laisa kamitslihi syai'. Tapi di saat Allah bagi kuasa itu pada manusia, sebenarnya bukan manusia tunjuk kuasa. Sebenarnya manusia kena amanah menunjukkan Allah Maha berkuasa. Sepatutnya. Wa rabbaka fakabbir. Jadi maknanya sidang jemaah muliakan Allah SWT. Azan. Baik-baik azan dulu insya-Allah, lepas tu kita buat kesimpulan. Khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair, kita sambung sikit kalau kita buat kesimpulan. Baik, berbalik tentang surah Al-Jiyad 16 tadi, kaitan tentang lurus, tuan-tuan. Mana kalau kita kaitkan tentang kefahaman kita untuk melihat kembali kehendak Allah Ta'ala ini terhadap manusia, yakni membesarkan Allah SWT. Wa rabbaka fakabbir. Bermakna dalam bab sidik tadi iman, kita dah mengaku bahawa berkuasanya Allah. Khair. Kemudian di mana Allah nak letakkan kuasa, ataupun di mana kalau Allah nak supaya penzahiran itu berlaku, maka Allah amanahkan manusia menyatakan kebesarannya. Allah boleh bagi kepada makhluk lain, tetapi makhluk lain tidak dipersiapkan untuk menerimanya. Sebagai contoh, dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Allah berfirman, "Inna aradnal amanah 'ala as-samawati wal ard wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Jadi maknanya kalau kita lihat, Allah nak bagi kat makhluk lain yang hebat dari segi kejadian, bentuk saiznya. Allah tamsilkan di sini bumi, langit. Sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit dan bumi, serta gunung ganang untuk memikulnya. Gunung langit tak nak. Gunung ni tuan-tuan, tak ada gunung goncang bumi. Tapi gunung tak nak. Langit tak ada tiang. Hebat tuan-tuan. Kalau orang berjalan terbang, kita dah pandang hebat dah. Langit tak ada tiang. Kalau orang jalan terbang tu kita dah Iron Man dah. Ni langit tak ada apa bawah tu. Hebatlah kejadian langit. Mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya kerana tidak ada mereka persediaan. Allah kata, Allah tak persiapkan persediaan untuk memikulnya. Ingatlah sesungguhnya pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada sanggup memikulnya. Kata Allah, pada manusia dengan persediaan yang ada sanggup memikulnya. Ingatlah sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Di sini kalau kita lihat, nak kaitkan tentang surah Al-Jiyad 16 tadi, melihat bahawa tetap berlaku lurus dalam konteks hablum minallah wa hablum minan nas. Di sini kita tekankan hablum minallah terlebih dahulu, kemudian hablum minan nas. Baik. Kalau kita lihat Allah mengamanahkan kita, kalau kita fikirkan balik, amanah-amanah ni berkeluarga ke Ustaz? Amanah. Isteri ya amanah. Kerja tu amanah. Bukan bentuk itu tuan-tuan, tetapi sifat itu. Contoh, Allah bagi kekayaan pada manusia. Memegang sifat kaya. Orang kaya, setakat ni tak panggil lagi lembu kaya. Lembu yang banyak tu, dia naga lembu, tokek lembu. Kalau ikutkan, kalau satu lembu tu 5,000, 6,000. Yang bagi duit pada orang tokek, lembu lah. So lembu lah kaya, bukan orang tu. Orang kaya, orang juga dapat nama. Lembu yang kena sembelih, orang dapat nama. Nampak? Pakar datang sehari. Sekala nak bawa Ustaz apa dia? Lambung tinggi. Kereta lambung tinggi. Lamborghini. Lambung tinggi kalau duduk dalam tu macam ni tu kan. Pakai bunyi. Orang kaya sampai. Tak ada kata Lamborghini kaya. Tak ada. Tak ada tentang makhluk lain yang dipanggil sifat itu. Tak ada.
Jadi amanah itu Allah bagi pada manusia. Orang kaya. Tapi kaya tu siapa? Ini yang kita cita amanah ni. Sifat penyayang. Allah bagi pada manusia amanah. Sebab tu kata isteri tu amanah. Suami tu amanah. Amanah apa ya Ustaz? Perbuatan ke? Sifat itu. Dengan sifat itulah kamu berbuat. Kalau benar sayang, buatlah apa aku suruh. Sayang yang paling tinggi adalah membebaskan, memastikan bahawa ahli keluarga jauh daripada api neraka. Itu sayang makam tinggi. Binatang tidak dipanggil, oh kucing ni penuh dengan sifat kasih sayang. Tak ada. Manusianya cakap. Bukan kucing tu mengaku dia itu ada sifat kasih sayang. Dia pun tak tahu. Ni sifat apa yang aku tak tahu dia. Nah, dia pun tak tahu sifat apa ada pada dia. Kita tengok gunung, oh kuatnya gunung. Nabi kata dah, kuat tu pada hang tua. Di manakah letaknya kekuatan hang tua? Di kerisnya kah? Atau di tenaganya? Kekuatan hang tua tetap pada hurufnya ta. Ta, waw, alif, ha, tua. Kalau ta tukar pada bawah, alif, ha, buah, hang buah. Tak kuat. Dengar? Hang tua, kuat letak nama kah hang tua. Bukan nama keris Tamin Sari. Kuat bukan letak pada gunung. Kita yang bagi nama tu, gunung kuat gunung ni. Bukan gunung sendiri yang bercakap, aku kuat. Tak ada. Manusia hari ni berkata-kata. Tetapi khianat dalam berkata. Apa dia? Meletakkan sifat bukan pada tempatnya. Kuat gunung ni. Dia lupa siapa bagi kuat. Patutnya. Parah lagi. Aku kuat ni. Aku terus. Aku kaya ni. Aku sayang ni. Yang ni dipanggil pengkhianatan. Di sini akan terkesan dengan akhlak, tuan-tuan. Ini kajian akhlak. Bila orang mengaku, aku kaya. Gaya dia macam mana, tuan? Tak ada lagi orang kata aku kaya tu bersifat tawaduk. Mesti kata aku kaya tak? Dia jalan macam Haji Sattar saja. Macam ni. Kalau kata Allah kaya. Terus dia macam ni. Haza min fa'li rabbik. Cantik ke Haji? Lamborghini. Alhamdulillah. Saya pun tak tahu Allah bagi ni. Dia gitu. Allah kaya dengan aku kaya. Aku kaya, besar diri terus. Allah kaya, hilang diri. Ini amanah nak bawa ni bukan senang. Dan inilah menjadi tarikan kekuatan dalam kita. Dan jadi, kalau bahasa Melayu, pelan tindakan kita hari-hari. Lemah je ni hari, memang lemah pun. Sifat kita lemah. Kuat ni hari, Allah bagi kuat. Dia nak bercakap begitu. Dialog-dialog begitu yang jarang nak diketengahkan. Malah dialog-dialog begitu menjadikan sebagai benda yang asing. Sedangkan itu dialog utama waktu ketika zaman Nabi SAW, tapi akhir zaman menjadi asing. Menjadi orang kata agama sangat, Allah sangat, taksub. Hati-hati, tak percaya cuba cakap. Mesti kena. Agama sangat, tak pergi masjid. Kena. Allah yang kaya. Mulalah ustaz datang. Habis. Kena. Tuan-tuan, asing kalam-kalam tadi, dialog-dialog tadi asing di akhir zaman. Jangan terkejut kalau perkara itu tidak diterima oleh orang Islam sendiri. Kerana rapuhnya iman dia dalam membawa amanah pada diri dia. Jadi sidang jemaah muliakan Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah saya kira cukup setakat tu dulu. Perbahasan amanah ni, kesimpulannya apa yang kita nampak pada amanah itu adalah sifat-sifat kesempurnaan yang Allah berikan pada manusia. Yang menunjukkan sebenarnya bukan pada alam yang Allah nak tengokkan, pada manusia. Alam ni tiada erti kalau tak ada manusia. Manusia yang puji alam cantik. Cantik, betul tak? Manusia yang zahirkan, bukannya alam. Kalau tak ada manusia, tak adalah apa-apa bunyi pun. Jadi sebenarnya manusia itu sendiri yang Allah sedang persiapkan untuk menjadi ciptaannya yang akan membawa kebesarannya pada seluruh alam. Itulah bagi Nabi SAW rahmatan lil alamin. Dia. Baik, jadi cukup setakat itu dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini insya-Allah sebagai titik tolak permulaan kita setelah sekian lama untuk subjek ataupun kuliah ni lah. Saya ni bagi perangat balik lah enjin itu untuk kuliah hakikat kehidupan ni. Moga-moga kita bertemu lagi pada
siri yang akan datang insya-Allah bulan 10 insya-Allah. Terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan. Moga-moga semuanya hadir ni insya-Allah Allah pilih kita semua insya-Allah dimasukkan dalam syurganya tanpa hisap. Amin ya rabbal alamin. Aku lu qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih farah surat